السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berlega-lega dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajiban memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah ini yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar. Bagi selayanannya, mereka tidak menerhaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami atau bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan sentiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua dalam sesebuah keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju ahli keluarga kita, sama ada bakal menghuni syurga atau menerima azab di neraka di akhirat. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Sesungguhnya setiap daripada kalian semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan rahmati Allah sekalian, sedarkah kita menjadi seorang suami atau bapa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri dan Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajiban yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan agar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga juga, pastikan setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara berikut. Pertama, mengutamakan pendidikan agama dan akhlak mulia. Penekanan dalam soal pendidikan agama, terutamanya beriktikad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat penting agar tidak ada ahli keluarga yang terlibat dengan sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membentuk ahli keluarganya hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Kedua, kewajipan memelihara isteri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantai manusia dan satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-poranda, haru biru, kacau bilau dan tiada haru puju, pastinya kelahiran generasi Muslim akan terencat dan terbantu. Lantaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Ashr ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah Islam dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang telah dipesan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqman Hakim kepada anak-anaknya, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, kita sewajarnya menyadari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga sudah pasti dapat dirasai apabila seorang suami, bapa, isteri dan anak-anak hidup dalam suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan bersama seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, zikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan berjenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikan dia di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Keempat, bijak dalam pengurusan keuangan keluarga. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara lain yang perlu kita berikan perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan keuangan keluarga yang baik, seperti mengawal pembelajaran yang perlu, anak-anak dididik agar berhemah ketika berbelanja,
dan bersedekah serta mengamalkan sikap berjimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Semua perkara ini perlu difahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya, pertama, keluarga adalah merupakan suatu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Kedua, kita hendaklah memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketiga, membina keluarga yang bahagia bukan sekadar untuk kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, tetapi demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Surah At-Tur ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.